Kadang-kadang masyhur Syekhul Qura' pergi ngaji. Tak sedap. Sedap di tempat kita ni Patani juga. Sedap belah-belah nu juga. Tu pakai kain lekat juga sedap. Jadi begitu. Kita nak kata dia tu. Sebab saya lalu semua. Saya boleh kata sebab saya lalu semua. Cuma Arab ni kita tak nafi, ingatan memang tak lawan. Ingatan memang Arab memang kita angkat, memang tak lebih. Tak ada lawan. Tu bertanya tak ada lawan. Ingatan dia pun lawan. Kalau pekah dia dalam pekah dia dalam semua. Dia bukan main. Dia alim semua. Kalau Syekh saya tu Syekh Usama Arifai, bunyi kata dia pun nak bawa main. Syekh Usama Arifai. Selepas Syekh Quraim Rajah ni dia pun nak bawa Syekh Usama Arifai. Syekh Arifai ini kalau dia boleh datang sini cukup alim. Kalau pekah ni dia mengajar majmuk. Kalau patut ni dia mengajar pula Hambali. Hambali tu dia mengajar kitab paling besar sekali, kitab Hambali. Sehingga Tok Guru Hamdi kata dia ni ka'annahu seolah dia ni dialah Tok Guru Hambali. Dia Syafi'i. Kali ni baca pula Hanafi. Asy-Syaikh Ibnu Abidin dia baca besar sekali. Urai kitab tak ada. Guru kitab kan baca majmuk dia macam tu kan. Tak ni kata Syekh ni kan apa? Jangan tu betul. Kamu salah. Nuskah kamu salah. Baca. Gitu. Syekh Usama Arifai. Saya boleh main bagi guru saya. Kalau kita pergi ramai pergi tanya pekah kan. Kamu nak tanya masak apa? Kamu masak apa? Masak apa? Nak tanya dulu masak apa? Kalau Syafi'i itu Syafi'i. Kalau Syafi'i aku nak Syafi'i. Kalau Hanafi aku nak jawab Hanafi. Dia tanya masak apa dulu. Kalau di situ ada pak masak, pak dia jawab. Hambali begini, Maliki macam ni, Syafi'i begini. Punya dahsyat bagi tu. Kita Syafi'i sini pun takut dah orang nak tanya. Allah mau tanya masalah pula dah. Syafi'i tak ingat ni. Dia kalau dia baca kitab Hanafi, Syekh Hanafi kata seolah dia ni Tok Guru besar Hanafi. Syekh Usama. Kalau dia baca kitab Hambali, Tok Guru Hambali duk ada tu. Syekh Usama lah Tok Guru paling besar dalam mazhab Hambali. Dia Syafi'i. Dia khatam majmuk ni dia baca dekat Kubur Imam Nawawi. Masjid dia kena bom. Arab kalau ingat kita memang tak nafi ingat. Dia hadis ingat. Kita hadis tak pernah ingat. Lepas tu Arab dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal hadis. Melayu tak boleh. Kalau dia hafal Quran, hadis tak lebih. Kalau dia hafiz Quran, dia tak boleh jadi alim. Betul? Kalau dia alim pun dia tak boleh alim. Dia tak boleh jadi Tok Guru. Kalau dia Tok Guru, dia tak boleh hafiz Quran. Kalau nak jadi Tok Guru bagi kita anak kita kena pilih. Saya kadang tanya, nak jadi Tok Guru anak kamu ni, jadi Tok Guru kan dia habis. Kalau nak duduk, tak boleh. Kalau nak jadi Tok Guru, jangan pergi hantar hafiz. Dia hantar pondok. Kalau nak dia hafiz, pergi hantar hafiz. Apa tak boleh. Kalau dia mengaji hafiz, dia mengaji pondok pula, dia tak boleh jadi Tok Guru. Dia habis-habis ustaz itu. Sebab kita tak boleh. Otak Melayu ni, dia tak sama Arab. Arab memang dia tabik otak Arab ni. Dia boleh hafal tu. Dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal hadis, dia boleh hafal hadis Allah. Hebat. Lepas tu Arab, kebanyakan majoriti hafal Quran. Syekh-syekh dia buat. Itu tentang nama Nabi. Baik, kenapa yang dikatakan bila nama Allah, nama Nabi tidak ada khilaf tauqifiyah. Mesti nak gelar Nabi dengan sebut nama ni, mesti nama tu mesti disebut dalam Quran dan hadis. Tapi nama Allah, ada ulama bersih pendapat. Kata setengah tauqifiyah, perlu ambil Quran hadis. Kata setengahnya tak perlu. Tak perlu ni nak bahas tak perlu. Kenapa tak perlu? Apa hebat ni Muhammad dengan Allah di sini? Wal farqu bainahuma. Dan beza di antara keduanya. Di antara Allah dan Nabi Muhammad pada nama. Beza pada nama. Ini fil asma. Annahu sesungguhnya Nabi SAW bashar. Nabi manusia. Parubama, maka kadang-kala tusu hila bi sya'ni, dibuat mudah, dianggap remeh tentang pada halnya Nabi. Daripada tasahul, tasahala ya tasahalu tasahulan
Tusuhil baca dengan bina majhul. Tusuhila, dibuat mudah, dianggap remeh pada halnya Nabi, sya'annya Nabi, halnya Nabi. Nabi orang bupi nama apa pun, asalkan elok sudah. Tapi kalau Allah tak berani, Tuhan ni tak berani. Nampak? Kita nak tasahu dengan nama Tuhan, kita tak berani. Tapi kalau Muhammad ni, kalau kita tak beratkan, kita akan bermudah-mudah beri nama. Nabi Muhammad, manusia kita bupi nama apa pun, bubuh kadang-kadang nama tu tak sesuai dengan martabat Nabi. Tapi kalau ke Allah ni tak perlu kita bataskan. Sebab apa? Memang kita, Allah ni memang kita zulum, kita takut, kita tak berani nak buat ikut suka. Tapi Nabi Muhammad ni adalah orang macam kita, ni sebab orang, martabat kita lain lah. Jadi kadang-kadang takut manusia tasahul, berbuat mudah-mudah menganggap remeh terhadap peribadi Nabi. Itu sya'nihi tu. Lalu fa'utriqa alaihi, maka dipanggilkan ke atas Nabi ma la yaliku, sesuatu yang tak layak dengan Nabi. Sebab apa? Sebab kita buka ruang, pintu kepada masyarakat, kepada manusia. Bubuh pilah nama Kak Muhammad. Bila kita buka ruang, adalah manusia-manusia yang jahat akan keluar daripada pintu itu. Ini dipanggil saddu zara'i. Pasuddatiz zari'atu. Maka dituntutkan zari'ah, pintu zari'ah, bittifaq, dengan sebulat suara. Pintu-pintu kebinasaan, pintu-pintu yang menyebabkan berlaku kehinaan tak ada Nabi, tutup. Itu mana saddu zari'ah, saddu zara'i, ataupun saddu zari'ah, atau saddul bab, tutup pintu. Itu mana saddu zari'ah yang cukup penting. Ulama-ulama kita ni banyak guna saddu zari'ah ni. Dia bertutup bang, walaupun benda tu boleh, tapi dia tutup. Bila dia tutup, orang lain ni dia pergi pandai buka. Dia pergi buka bang, lepas tu dia nak tutup tak pandai. Dia nak tutup tak pandai. Macam orang perempuan haid duduk dalam masjid, bukan tak ada kaul. Kadang ulama bukan tak jumpa hadis-hadis yang hadis bawa keluar tu, tapi dengan kita ada dalil, dengan memandang dengan saddu zari'ah, tutup bang. Dengan memang kita pun ada dalil kita, tutup bang pintu-pintu tadi. Macam orang perempuan tua, kenapa pakai tu? Tak siapa teringin orang perempuan tua. Lelaki tua pun tak teringin, tak pasal kita. Perempuan tua, walaupun rambut tak ada, bulu kening tak ada, memang tak segak pun hitam, tapi kena pakai tudung. Sebab apa? Saddu zari'ah. Sebab apa? Takut ada juga yang berkenan dekat dia, walaupun hitam, rambut tak ada, bulu kening pun tak ada. Takut apa? Takut ada juga lelaki tua yang hitam, yang bulu kening tak ada, yang berkenan dekat dia. Tapi ada? Tak ada. Tapi tutup pintu tu, tutup bagi rapat, jangan pergi buka. Ulama banyak dia tutup ni lah. Tak bagi dalam masjid, jangan ada program lain, jangan duk pergi buat lah main pingpong. Memanglah kacau hari tak jumpa, memang masjid boleh, tapi orang tua tutup pintu tu. Kita main, mana ada hadis larang main pingpong dalam masjid. Kita kena makmurkan masjid, tarik anak muda masuk. Main pingpong, masuk lagi perempuan, budak-budak yang umur sekolah menengah kadang haid pun tak pandai. Masuk dalam tu, duk cakap macam-macam dalam tu, pasang handset dan sebagainya. Tu yang kita pergi buka ruang, kita terbuka pintu tu. Paling baik tutup bang. Bukan ulama tak erti, dia tahu dia sengaja dia tutup pintu tu. Macam nama Nabi, apa salahnya kalau kita nak panggil Nabi dengan mana-mana nama pun? Dia manusia macam kita, takkan boleh jadi kafir pun nama Nabi dengan lain, asalkan jangan hina sudah. Tapi dah tak boleh, kena tutup pintu ni. Jadi bila kita buka, nanti akan jadi macam-macam. Ada ma min sakit illa walahu laqit. Tidak ada satu yang gugur, mereka ada yang memungut. Itu. Pasuddatiz zari'atu bittifaq. Maka ditutupkan pintu zari'ah dengan ittifaq. Pintu-pintu yang membawa kepada bahaya. Wa amma maqamul uluhiyati, adapun maqam
ketuhanan. Sebut pun gerun dah. Maqam Tuhan. Fala yutajasaru alaihi, maka tidak dibuat berani ke atasnya. Itu terjemah dia. Maka tidak boleh, maka tidak boleh, maka tak berani, kita tidak tak boleh, tak berani ke atas maqam uluhiyah. Yutajasar ni tak berani nak buat berani. Tak boleh nak buat berani. Nak buat pandai-pandai, berani-berani nak kata kat Tuhan nama biar takut ni nama Tuhan kan. Mana yutajasar. Tapi Nabi Muhammad, tak apa kot, manusia macam kita. Takkan tak boleh kot beri nama ikut suka kita. Tapi kalau Allah, tak berani. Itu mana? Wa amma maqam uluhiyah fala yutajasaru, maka tak dibuat berani atas maqam Tuhan. Buat berani panggil nama ikut suka dekat Tuhan. Walaupun nama tu sesuai dengan martabat ketuhanan Allah. Falizalik, maka kerana demikian, bali adami tajasur ala maqamil uluhiyah, kerana tak berani ke atas maqam ketuhanan, kila dikatakan bi adami tauqif. Adami tauqif apa dah? Tidak ada tawakuf. Apa mana? Bolehlah nak buat nama apa sekian layak dengan Tuhan. Tak ada ulama kata tawakuf, tak ada. Tu faham ya? Baik, siapa yang beri nama? Bagi nama Nabi. Wal musammi, dan yang memberi nama lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi, dengan nama ini, dengan nama Muhammad ni, jadduhu, datuknya Nabi, ala sahih, atas pendapat yang sahih. Wakila, dan kata kil ummuhu, ibunya ibu Nabi. Kalau boleh himpun lagi baik. Lagu mana? Himpun. Wajumi'a, dan dihimpunkan. Wajumi'a tulis bainal qaulain, di antara dua pendapat, dua perkataan. Perkataan pertama mengatakan datuk Nabi yang beri nama. Pendapat kedua yang mengatakan mak Nabi beri nama. Lalu kita himpun dua-dua bagi nama. Lagu mana? Wajumi'a bi annaha, dihimpunkan bainal qaulain, di antara dua kaul itu, bi annaha, dengan sesungguhnya, ummuhu, mak Nabi, asyarat, mengisyaratkan, alaihi, ala jaddi, ke atas tuknya. Tu Abdul Muttalib dijaga domain. Silapnya Nabi tak faham salah dah. Ni wajumi'a bi annaha, dengan sesungguhnya ibu Nabi, asyarat, mengisyarat ya ibu Nabi, alaihi, ala jaddihi, ke atas tok Nabi, bitasmiyatihi, dengan memberi namakan Muhammad, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Jadi tok dia pun beri nama. Kami itu aku beri nama dengan Muhammad lah. Sebab apa? Sebab kamu mimpi kata anak kamu ni diberi nama Muhammad. Jadi siapa beri nama? Dua-dua beri nama. Sebab apa? Abu Talib beri nama sebab Aminah yang isyaratnya. Ni kan dua-dua beri nama. Ni kan senang. Tak kena bergaduh. Kita pun kalau dapat ulama' berkali kita jumpa, kalau selagi boleh himpun, kita himpun. Selagi kita boleh himpun, kita himpun. Kita lah ni bukan nak himpun tau. Kau boleh kan? Himpun tu nak dipecah. Ulama' dulu kalau dua balah ni, ini khilaf labzi. Dia panggil khilaf labzi. Khilaf labzi ni, dohir saja nampak balah, tapi pada makna hakikatnya tak balah pun macam ni. Nampak tu khilaf. Mak dia beri nama, tok dia beri nama. Yang mana satu? Sebenarnya dia pun pakat dah. Wajumi'a bi annaha asyar alaihi bitasmiyatihi, dengan menamakan Muhammad, Muhammadan, bisa bagi ma ra'athu, dengan sebab apa yang melihat ia ummuhu, mak Nabi, hu, akan Nabi. Mana? Ra'at ni tulis bil manam, pada ketika tidur, mimpi. Min anna syakhsan, sesungguhnya seorang, yaqulu, berkata ia, laha,
bagi kepada mak Nabi Aminah dalam mimpi. Fa iza waladatihi, dia cakap tu, fa iza waladatihi, bila kamu beranakkan budak ini, fasammihi, kamu namakan dia akan nama budak ini, sammihi ya mu'anna mukhatabah, fasammihi, kamu namakan dia nama apa? Nama Muhammad. Muhammad tak ada lagi. Ini hamlaki, kandungan kau ini Muhammadan, binama Muhammad. Dia mimpi gitu. Lalu falamma akhbarathu, maka tatkala memberitahu ia ibu Nabi, akan jat kepada tuknya, bizalika, dengan demikian itu, bima ru'atuhu, dengan apa yang dilihat, samahu, menamalah ia jat, akan Muhammadan, akan Muhammad. Itu dia, kalau tak tahu ia akan dia ni, orang tak faham. Ni yang kata kitab kuning ni orang tak wahani baca. Kitab mudah. Kitab kuning jangan buat main. Falamma akhbarathu bizalika samahu Muhammadan, tu fa iza waladatihi fasammihi. Tu kalau tak ada bagi nak baca macam mana tu? Walad taihi walad. Oh, tak ada. Saya pun sebab mengaji. Falamma akhbarat, jangan baca akhbar tahu. Boleh juga. Falamma akhbarat, tatkala memberitahulah Aminah, akan jat, itulah Abdul Muttalib, bizalika, dengan demikian itu, bima ra'athu, dengan apa yang dilihat dalam mimpi, sama, lalu terus jat Abu Muttalib memberi nama akan Muhammadan, sebagai Muhammad, raja'a ayyuhmada, kerana mengharap, kerana mengharap, mafhum di ajri, ayyuhmada, bahawa dipuji Muhammad ini, bis-sama'i wal ardh, di 7 petala langit dan bumi. Lalu waqad haqqaqallah, Allah telah melaksanakan raja'ahu, pengharapan tok Nabi, kama sabaqa, seperti mana yang telah terdahulu, bi ilmihi, pada ilmu Allah. Tuhan melaksana ni bukan Tuhan ikut turut Abdul Muttalib, dah, seperti mana yang telah ada di ilmu Allah. Tu PNMI dengan PN Abu Talib pula. PNMI PN Mujad. Siap. Kan? Jangan tu. Hi hu ni jaga. Kita jauhi lagi payah. Tak jauhi nyak semua. Kalau kita jauhi, tak kala memberitahu ia akan dia. Tu dia siapa pula dah. Tak kala memberitahu ia akan dia, dengan demikian memberi nama ia akan dia Muhammad. Tu kita jauhi. Kita Arab senang. Akhbarat, ni perempuan. Ini mesti Hu ni muzakkar. Ni mesti kena kajat. Kalau tak jadi, memberitahu ia akan dia. Lepas tu habis tak boleh baca. Kitab ni sesat ni. Dia baca tak boleh, dia tersesat. Jangan macam ni. Kama sabaqah fi ilmi. Dia semua dikait kama sabaqah. Allah melaksanakan pengharapan datuk yang bukan kerana ikut tok dia. Sebenarnya telah tercatat di ilmu Allah dah. Allah memang nak beri nama, tak suruh Abu Muttalib beri nama dengan Muhammad. Wal musammi, tapi sebenarnya siapa yang beri nama yang betul-betulnya? Itu tak confuse dah. Wal musammi lahu, dan yang memberi nama lahu bagi Nabi, bihi, dengan Muhammad. Tu lahu bihi tu. Bil hakikah, pada sebenar-benarnya, huwallahu ta'ala, Allah sebenarnya yang beri nama. Li'annahu, kerana Allah, azhara ismahu, Allah telah menzohirkan, menonjolkan, mempamerkan ismahu, nama Muhammad ini, qabla wiladati, sebelum lahirnya Muhammad SAW, fil kutub, dalam kitab-kitab dulu-dulu. Nama Muhammad Ahmad ni dah memang ada dalam kitab-kitab. Cuma dalam kitab tu nama ikut bahasa tu. Ada yang sebut nama Muhammad, tapi ada dengan ikut bahasa tu. Kan kitab tu lain bahasa.
Ha. Lalu wa alhama jaddahu, lalu mengilham ia Allah jaddahu akan tuknya Muhammad bizalika, dengan itu nama. Kalau itu bahawa ismu Muhammad, nama Muhammad ni bitauqifin syar'iyyin, dengan ajaran syarak. Mana? Allah yang ajar. Ha, itu. Habis. Qaulu al-aqib Muhammadil aqib li rusli rabbi. Al-aqib, qaulu al-aqib naqtun li Muhammadi. Siapa? Muhammad yang aqib. Kalau kata naat yang, terjemah yang. Al-aqib ni yang menyusuli. Aqibah ya. Wa huwa aqib ni. Aqib ni siapa dia? Allazi ya'ti fil aqib, mereka yang datang pada kemudian. Mereka yang datang pada kemudian. Mereka yang datang kemudian. Mana? Mereka yang menyusuli kemudian. Mereka yang menyusuli kemudian. Kalau terjemah model lah, mereka yang menyusuli kemudian. Mereka yang datang menyusuli kemudian. Tapi kita terjemah dengan huruf. Terjemah harfun biharfin. Terjemah harfi-harfi ini dia membantu kita dalam memahami bahasa dan nahwu sharaf. Wa fassaruhu, dan mentafsir mereka itu ulama hu akan akib. Apa dia akib? Ulama tafsir bi annahu, dengan sesungguhnya akib allazi yuhsyarun nasu ala qadamih. Muhammad akib ini orang yang orang yang yuhsyarun nas, yang dihimpun, yang dikumpul manusia. Yuhsyarun nas ni di dunia, bukan di akhirat. Yuhsyarun nas, dikumpul, manusia berkumpul ala qadamihi, atas tapak kakinya. Maksud ala qadamihi, ala tariqihi wa syar'ihi, atas jalan Nabi dan syariat Nabi. Tu dalam, dia dalam ai tariqihi wa syar'ihi. Kata ulama, ala asari, atas jejak dia. Baik. Jadi sebut qadam, tapak kaki, naknya jalan, dia panggil min babi itlaqil mahal wa iradatil hal fi. Tu sebutnya tempat, tapi menghendaki yang menempat. Kalau kita sebut atas jalan, jalan tu tempat bagi tapak kaki berjalan. Itu kalau ulama yang sebut yuhsyarun nas ala tariqi, tariqihi wa syar'ihi. Itu mana al-aqib. Papil hadis, tapi saya bahasa pelik. Sebab allazi yuhsyarun nas ni, itu sebenarnya al-hasyir. Al-hasyir sat bawah ada. Sebab berdasar tapi jadi makna, dua makna. Sebab dalam taklid kitab saya dia hadza makna ismi al-hasyir aidan. Ini juga makna hasyir. Makna akid tu, makna tu juga. Takut terjatuh ada. Sebab apa? Dia akid lain, hasyir lain. Sebab adalah hadis tu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tu. Mana? Innani asma, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi. Al-mahi Nabi tak sendiri. Allazi yamhullah bi al-kufra. Wa ana al-hasyir allazi yuhsyarun nas ala qadami, ala qadamai. Bukan qadami, qadamai, atau dua tapak kakiku. Wa ana al-aqib allazi laisa ba'di ahadun. Nabi tak sendiri. Tapi mungkinlah makna kita bukan untuk Arab. Tak apalah, ikut je lah. Dia pun kata hadza makna ismi al-hasyir aidan.
Ada tak kritikan bawah tu? Catatan ada tak? Ada kritik tak apa. Kita buka Arab. Papil hadis. Maka di dalam hadis ana al-akibu pala nabiyya ba'di. Dia sebut dalam hadis, aku ni akib. Apa akib? Akibur rusuli, penyusul bagi rasul-rasul. Pala nabiyya ba'di, maka tidak ada nabi kemudian padaku. Pala nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas padaku. Yang ni ba'di ai ba'da wafati. Bila ai ni bahaya. Dia bukan nak ai saja-saja. Tapi kalau nak bohong kali tak tahu, gitu je senyap-senyap dah. Kalau tak tahu. Tu batada'u nubuwatuhu. Tidak ada nabi yang dimulai kenabiannya. Sebab apa dia kata begitu? Kalau pala nabi ya ba'ni, tidak ada nabi sebab pada aku. Tu Nabi Khidir. Ada hilang ni? Ada. Nabi Isa? Ada. Nabi Idris? Ada. Nabi Ilyas? Ada. Dia tidak ada nabi sebab pada aku. Tak ada nabi yang dilantik atau dimulai kenabiannya. Nabi Isa bukan dimulai kenabian. Kenabian dia tu berterusan daripada dulu. Dan dia bila dia diturun ke bumi nanti, bukan dia dilantik jadi nabi. Berterusan nabi dah dulu lah. Lepas tu dia tu betada'u nubuwatuhu. Tidak ada nabi yang dimulai lantik kenabian selepas aku mati. Tapi nabi selepas aku mati memang ada. Memang ada nabi, tapi kenabian itu daripada kenabian yang asal. Mana? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Saya kalau jumpa ai takut dulu. Pertama kali kita kata tak bersih jalan lain. Tak bersih jalan lain tu. Kalau lepas dalam kurungan Quran tu semua ada isi. Semua ada maksud. Tak bersih jalan lain tu. Tapi kalau kita baca laju-laju itu tak apalah. Kita pun tak perasan, anak murid pun tak perasan. Kalau kita baca laju, anak murid tak perasan, jadi kita selamat. Brong, anak murid tak perasan. Relax anak murid kan, dia tak perasan. Yang takut kita kadang kita terkeluar lah. Apa maksud ni? Dah lah, terkeluar lah, jadi nak kena cerita. Nak cerita kalau jumpa, tak jumpa siap. Tu bertaruh, kadang jadi guru ni dia bohong pun ada. Dia ada kat bohong. Kadang mobil bohong senyap orang tak perasan. Kalau tak bohong je bukan semua kita kerti tu. Kadang tak perasan. Bukan semua kita kerti. Tapi kalau tak perasan, bohong pilpah begitu, menhap ayah, cepat sikit kan. Kira dia tak tahu bohong tak ni. Tu betada'u nubuwatuhu. Tunggu saya. Dia baca kitab dah dia tanya. Tak apa-apa dia tanya. Dia tanya tu, bukan dia nak tanya, dia nak uji pada. Dia beritahu saya ni, bawa mak mawai. Kadang-kadang aku tanya tu apa? Dia sendiri duk cari maksud dia. Mu nampak kan tak? Dia sampai duk fikir nampak je. Dia sini cerita dia. Bila saya duk tempat dah kita mengajar, memang macam tu. Ni tak apa kalau saya main, saya sedia lah. Kalau di pondok tak ada tengok. Ambil kitab pun baca. Dia sabit, dia hanya tanya. Rupanya aku duduk mikir kat ni. Tu betada'u nubuwatahu, dimulai kenabiannya. Apa makna? Maknanya apa? La tubtada'u nubuwatu nabiyyin ba'dahu sallallahu. La tubtada'u nubuwatu nabiyyin ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimulai lagi melantik nabi selepas kewafatan nabi. Jadi makna tak termasuk Isa lah. Isa ni memang
dah dimulai dengan kenabian, dah lepas. Tu. Cuma dia datang nanti, dia mengikut syariat Nabi. Dia tak bawa syariat dah. Dia bawa syariat Nabi. Dia tak boleh dia bawa syariat dah. Sebab apa? Dia dah hilang luput hikmat Nabi dilantik akhir zaman. Kenapa Nabi dilantik pada akhir Nabi-Nabi? Supaya syariat dah berkekalan sampai kiamat. Kalau Nabi Isa bawa syariat dah, baik Allah lantik Muhammad awal-awal ni. Tu nanti dia sebut bawah nanti. Kenapa ni Muhammad dilantik Nabi kemudian? Sebab tu dia kata pala yunafi, maka tak menafilah ia. Hadis ini jaga dalam yunafi. Tak menolak hadis ini nuzula Isa, turunnya Isa alaihi salam fi akhir zamani, pada akhir zaman. Isa kan Nabi lah. Nabi. Jangan tak ada Nabi sebab berlaku. Tak ada Nabi yang dilantik. Dilantik tu cakap sikit je, tapi makna dia besar. Pala yunafi nuzula Isa AS fi akhir zaman, pada akhir zaman. Wa wujuda, atau kepada nuzula, tak menafikan lagi adanya Khadir, wujud al-Khadir, adanya Nabi Khadir, wa Ilyas, dan Nabi Ilyas al-ana, sekarang ini. Itu. Nabi Khidir ada lagi, Nabi Ilyas pun ada lagi. Nabi Isa turun, dia akan mengukuhkan dengan syariat Nabi. Ini adalah hadis. Tu. Dan tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas, 4 orang ni Ibnu Hajar ada menyebut dalam kitab Al-Isabah, dalam kitab dia, riwayat daripada Ibnu Syahin, tapi sanad yang dhaif. Ada menyebut dalam hadis tu ada Nabi arba'atun minal anbiya ahya. Ada 4 Nabi, 4 daripada Nabi yang hidup. Isnan fis sama', 2 di langit, iaitulah Isa dan Idris. Wasnani fil ard, dan 2 di bumi, Al-Khadir wa Ilyas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Tu. Dan hak dua di bumi ada taksir pula. Pak Amal Khadir dalam hadis tu, ada Khidir fa innahu fil bahar, Nabi Khidir duduk di laut. Wa amma sahibu, ada kawannya Nabi Ilyas duduk di darat. Lalu orang tua dulu pun kalau nak pergi laut, Assalamualaikum ya Nabi Khidir, cucu nak tumpang lalu. Hak mana hak cucu tanah nak kata Assalamualaikum ya Nabi Ilyas, cucu nak minta lalu. Hak tu kita jangan anggap hadis lah. Benda hak teruk kita kata juga, bukan semua kita nak bela. Tapi nak kata pi jangan berkait dengan Nabi-Nabi yang duk kata percaya. Tapi percaya dia hidup, pi lah. Kata letak pi lah. Pada duk kata hal lain. Pi ada orang tua-tua, kadang dia ada jadi juga. Kadang kita nak ambil salah satu ubat, nak buat ubat. Dia kena guni, beri salam tak dekat Nabi lah. Nabi lah penjaga. Dia kata, tak jadi, dia tak tengok, tak jadi. Tak jadi semua. Tak beri salam kat Nabi lah. Payah juga anak Indah Zani Abdi B dia masuk kat tu pula. Dia tak salah pergi pegang lah, nak beri salam lah. Tapi jangan pergi kata tu ahli Nabi. Banyak juga kita tegur juga. Kita tengok kadang-kadang dalam Facebook, dalam WhatsApp, mandi Nabi, diuh kat bawah dulu, kemudian naik ke atas. Mana ada hadis Nabi mandi gitu. Ciruh bawah dulu, kemudian sampai dekat lutut sampai dekat pinggang, naik atas. Memang mandi tu mandi orang tua, mandi tu memang bagus. Saya mau mandi macam tu. Tapi jangan kata tu mandi Nabi. Tak ada hadiah. Dalam hadis Nabi mandi, dia tuang ke kanan dulu. Dia siram kanan dulu. Mana dia sebut ke bawah dulu, kemudian berhenti saat 5 minit, kemudian sampai ke pinggang-pinggang di atas. Itu hadiah orang tua. Saya kata apa, hak tu kita tak menolak. Bagus, mandi macam tu memang bagus. Tapi jangan kita sandar dengan Nabi. Itu kok ada diet Nabi. Makan ini apa dia? Tu pun saya tegur juga. Jangan kata kita ni orang pondok semua nak bela. Tak kena saya pukul. Diet Nabi ada makan tu dengan tu. Tak, saya kata apa nak diet, benda ni ada benar dia dari sudut kesihatan. Ada benarnya Nabi tak makan ikan dengan daging apa tu. Ada benar dia.
Dari sudut kesihatan tak ada benar di sudut pantang larang. Tapi jangan berkait dengan Nabi. Silap jangan kait Nabi je. Tak kait Nabi, pantang. Ya, jangan apa, betul makan langsung pun tak apa. Hak tu pun kita tak boleh buka luas sangat. Kita pun hak balik. Orang tua-tua kita pun jangan buka luas sangat. Bab tu jangan dia buka pintu luas sangat. Pintu luas sangat, jadi macam lain. Nabi tak mandi macam tu lah. Bukan Nabi tak mandi, kita pun tak tahu. Dalam hadis tak ada sebut secara detail Nabi mandi. Cuma Nabi mandi, dia mula dengan kanan. Habis tu ya sebut. Kata daripada bawah naik ke lutut-lutut, naik ke pinggang-pinggang, naik ke dada. Tak ada. Nak mandi macam tu tak bid'ah. Tapi menganggapkan itu mandi cara Nabi, itu salah. Wa innama. Ni kan Wahabi dengar ni. Ustaz macam ni. Wa innama kana. Tu saya sokong. Nak saya, mereka saya datang. Ustaz, tolong tegur. Mereka ni, yang Pak Wahab. Aku rasa, Ustaz tolong, mereka dengar si kalau Ustaz kata ni. Ni saya sebut. Yang Pak Wahab, dia percaya kat kita. Wa wujud al-Khadir wa Ilyas al-Ad. Wa innama kana sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Nabi SAW huwa al-aqib. Kenapa Nabi ni penyusul bagi nabi-nabi, pengiring, supaya liyakuna syar'uhu, supaya syariat dia nasikhan, membatali ghairihi, bagi syariat yang lain, minasyara'i, daripada syariat-syariat ni, syariat-syariat yang dulu, al-madiyah, minasyara'i al-madiyah atau al-mutaqaddimah. La al-aqsu, tidak angkas. Apa makna al-aqsu? Bukan syariat yang lain supaya syariat yang lain membatalkan syariat Nabi tak. Sebab tu bila Nabi dilantik jadi Nabi selepas pada Nabi-Nabi yang lain, walaupun nisbah alam arwah Nabi Muhammad lah Tuk Adam, Tuk bagi segala yang lain. Tapi nisbah alam ajsam, alam ajsad, alam realiti tubuh badan, alam jasad, Nabi Muhammad ni cucu Tuk Adam. Tapi nisbah alam arwah, alam ruh, Nabi Muhammad ni Tuk bagi Tuk Adam. Semua Nabi tahu dah. Tuk Adam dicipta, dia tahu dah Muhammad. Dah tercatat dah di aras. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu mereka semua tak tanya Muhammad ni siapa pada tingkat Isra Mi'raj. Semua dah faham. Nabi semua Nabi faham. Kenal Muhammad ni. Semua Nabi. Lepas tu dalam hadis tak sebut mereka menanya-nanya siapakah gerangan itu. Tak ada. Tak ada. Semua faham. Bila naik ke langit pun, aku bawa semula-mula Nabi. Mereka tanya Muhammad siapa, kita dengar. Tak ada. Okey, naik. Marhaban bibni Saleh. Mereka tak tanya siapakah Muhammad ini. Semua tahu. Sebab dalam kitab-kitab Nabi-Nabi semua ada. Dalam suhuf ada tercatat Muhammad. Ini sebab ala arwah semua kenal. Wali annahu kana Nabi Muhammad ni as-samaratu. Nabi Muhammad ni samarah. Samarah ni buah atau faedah al-uzma yang besar. Dia buah ni dia mesti hujung. Mana boleh tanam pokok keluar buah dulu. Tanam pokok dulu, naik batang semua ranting, barulah tu buah. Kalau buah dulu tak payah tanam pokok. Wali annahu kana Muhammad as-samaratu al-uzma, buah atau faedah yang besar. Huwa, kerana ia Nabi Muhammad SAW al-maksud, ialah yang dimaksudkan min hadzal alam, daripada mencipta alam ini. Laulaka ma khalaqtu al-aflak. Kalau tanpa kau, aku tak akan cipta cakrawala bumi ini. Jadi Allah Ta'ala cipta langit bumi ni kerana apa? Kerana Muhammad. Kerana Muhammad. Huwa al-maqsud min hadzal alam. Katakanlah Muhammad Tuhan tak cipta langit bumi ni, tiba-tiba ni Muhammad keluar dulu, mana boleh. Dia faedah mesti hujung. Kita belajar nak dapat syahadah, nak dapat CJ hujung. Mana boleh masuk universiti dapat CJ guna mengaji.
Saya mau lepas dia belah. Nak ajak apa lagi? Kena mengaji dulu.